Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharap agar yang menonton video ini berada dalam keadaan baik, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah untuk subjek matematik pada pagi ini, anda akan bersama dengan saya untuk mempelajari matematik tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk bab 1 dengan topik nombor nisbah. Okay, sebelum tu saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar kerana anda dah pun menjejakkan kaki ke sekolah menengah. Okay, InsyaAllah apabila kita menjejakkan kaki ke sekolah menengah ini, maka cabaran yang lebih besar yang akan menanti kita. Okay, seterusnya, matematik tingkatan 1 ni merupakan asas kepada tingkatan-tingkatan yang seterusnya. Okay, maknanya apabila anda berada di SPM nanti, masih lagi kita gunakan matematik tingkatan 1 kerana asasnya berada di tingkatan 1. Begitu juga apabila kita menjejakkan kaki ke tingkatan 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik, apa yang saya paparkan sekarang ni adalah subjek matematik tingkatan 1 yang melibatkan 13 bab daripada bab 1 sehingga ke bab 13. Baik, untuk hari ini kita akan mulakan topik bab 1 iaitu nombor nisbah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi dengan bab 1 ni, untuk buku teks, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 1. Yang ada buku teks boleh tengok buku teks. Yang dah download menerusi Telegram, boleh tengok PDF buku teks tingkatan 1. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita tengok dahulu apakah maksud nombor. Nombor ni awak dah tahu, dah pernah belajar dekat sekolah rendah dahulu. Saya ulang balik sahaja. Nombor ni, kita ada nombor bulat. Macam mana contoh nombor bulat? Nombor bulat seperti mana yang kita dah biasa belajar sebelum ni. Contoh nombor bulat, kita ada 1, kita ada 2, 3, kita ada 4, kita ada 5 dan seterusnya. Maksudnya lebih besar lagi lah nombor bulat. Seterusnya selain daripada tu kita ada pecahan. Pecahan kita biasa jumpa 1/2. Yang ni pecahan wajar. Kita biasa jumpa 5/3. Yang ni pecahan tak wajar. Selain daripada tu kita biasa jumpa 1/2. Yang ini adalah nombor bercampur. Selain daripada tu juga kita biasa jumpa perpuluhan. Contoh perpuluhan maknanya ada titik lah. 0.1. Kita biasa jumpa mungkin 2/3. Dan kita biasa jumpa juga mungkin 0.003. Ini sebagai contoh lah, contoh nombor perpuluhan. Ini adalah nombor-nombor yang biasa kamu tengok dekat sekolah rendah pun kamu dah biasa tengok nombor yang macam ni. Untuk hari ini, nombor nisbah. Kita nak masuk berkaitan dengan integer. Apakah maksud integer? Integer ni sebenarnya adalah nombor bulat. Ingat balik apa nombor bulat? Nombor bulat ni adalah nombor yang bukan perpuluhan dan nombor yang bukan pecahan. Ini adalah nombor bulat. Jadi integer yang kita nak belajar tingkatan 1 ni sebenarnya ia adalah nombor bulat. Integer ni sebenarnya nombor bulat yang mana terdiri daripada nombor positif. Terdiri daripada nombor positif. Kenapa kita kata dia adalah nombor positif? Sebab dia ada tanda positif. Selalunya nombor yang melibatkan nombor positif ni kita tak letak tanda positif. Kalau tak ada tanda tu maksud dia nombor positif. Selain daripada tu, dia terdiri daripada nombor negatif. Kenapa kita panggil dia nombor negatif? Sebab dia ada simbol negatif. Lepas ni kita akan tengok secara lebih terperinci lagi. Selain daripada tu, kosong. Kosong juga adalah integer. Baik, ini adalah maksud integer. Sekarang kamu dah faham, integer ialah nombor bulat yang mana terdiri daripada nombor positif, terdiri daripada nombor negatif dan terdiri daripada kosong. Baik.
apakah yang dimaksudkan dengan nombor positif? Okey, nombor positif ialah nombor yang lebih besar daripada kosong. Okey, contoh dia lebih besar daripada kosong. Mungkin positif 1, okey, mungkin positif 2 dan positif 3 dan seterusnya. Okay, seperti mana yang saya ulang tadi, apabila melibatkan nombor positif, kita tak perlu letak tanda positif. Baik, yang seterusnya, nombor negatif. Ini benda baru yang awak belajar tingkatan 1 ni. Okay, nombor negatif ialah nombor yang lebih kecil daripada kosong. Maknanya, sebelum ni kita belajar, contoh kita belajar 0, 1, 2, 3. Okey, 0, 1, 2, 3. Mana nombor yang lebih besar? Nombor yang lebih besar adalah 3. Nombor yang lebih kecil adalah 0. Jadi, apa nombor negatif? Okey, nombor negatif ni adalah nombor yang lebih kecil daripada 0. Sebenarnya, sebelum 0, ada lagi nombor yang lebih kecil. Ada orang tanya saya, perpuluhan ke cikgu? Bukan, perpuluhan bukan integer. Kita kena ingat, integer adalah nombor bulat. Jadi sekarang ni, yang lebih kecil daripada 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini adalah nombor negatif. Maknanya, nilai-nilai yang ada simbol negatif ni bermaksud dia lebih kecil daripada 0. Walaupun kita nampak angka negatif 4. 4 ni besar. Kenapa lebih kecil daripada 0? Sebabnya 4 ni ada negatif. Jadi bila nombor tu ada negatif, maknanya dia lebih kecil daripada 0. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Ingat balik tadi, integer ialah nombor bulat yang mana melibatkan negatif dan melibatkan positif dan melibatkan sifar. Baik, kita tengok aktiviti penerokaan 1. Aktiviti penerokaan 1 ni ada dalam buku teks. Kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama, negatif 2 dengan 3. Negatif 2 dengan 3. Negatif 2 dengan 3 ni dia kata kami ialah integer. Kami ialah integer negatif. Betul lah, sebab dia adalah nombor bulat dan dia ada simbol negatif. Yang seterusnya, 0. Kami juga integer. Betul, sebab tadi kita dah belajar dah ciri-ciri integer ada 3. Yang seterusnya, kami ialah integer positif. Tak ada pun tanda positif. Seperti mana saya ulang tadi, tak perlu ada tanda positif untuk nombor positif. Membenai dengan nombor sahaja. Yang seterusnya, kami ialah integer positif. Yang ni dia letak simbol. Maknanya untuk nombor positif ni letak simbol pun tak apa, tak letak simbol pun tak apa. Yang seterusnya, kami bukan integer 1/2 dan negatif 3/4. Kenapa dia kata kami bukan integer? Sebab kita ingat balik tadi, integer ialah nombor bulat. Yang seterusnya, 0.8 dengan negatif 2.5. Pun sama, kami bukan integer. Kenapa? Sebab yang ni adalah nombor perpuluhan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat setakat ni adalah integer ni adalah nombor bulat, sama ada dia positif atau dia negatif, dan integer bukan perpuluhan dan bukan juga pecahan. Baik, kita tengok contoh 2. Contoh 2 ni pun cikgu ambil dalam buku teks juga. Jadi kamu boleh tengok balik dekat buku teks kamu. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah integer atau bukan. Saya ulang balik nota yang tadi. Apa maksud integer? Integer ialah nombor bulat. Nombor bulat yang mana ada tanda positif, nombor bulat yang ada tanda negatif dan melibatkan juga sifar. Jadi, kalau perpuluhan, kalau pecahan, dia bukan
integer. Jadi sekarang ni tentukan yang manakah nombor berikut ialah integer atau bukan. Okey, yang pertama kita letak dahulu integer. Okey, yang manakah integer? Okey, yang melibatkan integer adalah 15. Okey, 23 negatif 3.4. Ada negatif. Adakah dia integer? Bukan integer. Okey, yang ni cikgu pangkah. Kenapa bukan integer? Sebab dia adalah perpuluhan. Okey, kita teruskan lagi. Yang mana lagi integer? Okey, negatif 76, 0, 6, 301 dan yang terakhir negatif 239. Okay, yang ni adalah integer. Okay, yang mana pula bukan integer? Okay, bukan integer. Senang cerita, bukan integer ni bukan nombor bulat lah. Okay, bukan integer. Negatif 3.4. Okay, lagi 1/2. Okay, 0.88. Okay, negatif 4/5. Ada lagi? Okay, itu sahaja yang bukan integer. Okay, jadi sekarang ni kesimpulan yang kita boleh buat sekarang adalah integer ialah melibatkan nombor positif, nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan sifar. Perpuluhan dan pecahan bukan integer. Baik, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak wakilkan integer pada garis nombor. Okey, ini adalah garis nombor yang mana yang biasa kita tengok sebelum ni, garis nombor. Okey, untuk kita wakilkan integer pada garis nombor ni, okey, selalunya di tengah-tengah kita akan letak nilai kosong. Selalunya di tengah-tengah kita akan letak kosong. Kerana kosong ni dia bukan positif dan dia juga bukan negatif. Dia berada di tengah-tengah. Okey, untuk integer positif, okay, untuk nombor positif kita akan letak di sebelah kanan. Okey, maknanya lebih besar daripada kosong. Okey, kita boleh letak 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ni yang biasa kita lihat. Okey, untuk integer negatif kita letak di sebelah kiri. Kenapa? Kerana integer negatif ni nilai dia adalah kurang daripada kosong. Okey, jadi kita mula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey, selain daripada tu kita kena tahu juga bahawa garis nombor ini, okey, semakin ke kanan adalah semakin besar. Okay, nilai itu semakin besar. Okay, 0 dengan 1, 1 lebih besar. 1 dengan 2, 2 lebih besar. Dan 2 dengan 3, 3 lebih besar. Jadi semakin ke kanan, nilai dia semakin besar. Dan satu lagi, semakin ke kiri, maka nilai dia adalah semakin kecil. Okay, jadi kalau kita bandingkan kat sini, negatif 3, okay, kita bandingkan negatif 3 dengan 3, maka 3 lebih besar dan negatif 3 adalah lebih kecil. Dan kalau kita bandingkan negatif 2, okay, kita bandingkan dengan negatif 1, okay, siapa yang lebih besar? Okay, negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Dan negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Okay, jadi kat sini semakin kecil, semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kanan, semakin besar. Itu cara kita susun integer pada garis nombor. Okay, jadi kat sini, okay, belah kanan adalah nombor positif. Kenapa? Sebab belah kanan lebih besar daripada kosong. Okay, dan belah kiri adalah nombor negatif. Kerana belah kiri ni dia lebih kecil daripada kosong. Okay, yang seterusnya kita kena ingat bahawa semakin besar nilai positif, semakin besar nombor tersebut. Okay, sebagai contoh. Okay, semakin besar nilai positif,
semakin besar nombor. Kalau 8, positif 8 dengan positif 20. Okey, maka semakin besar nilai positif, semakin besar nilai nombor. 20 lebih besar daripada 8. Okey, tetapi untuk nilai negatif pula, semakin besar nilai negatif, semakin kecil nombor. Ini yang selalu pelajar keliru. Semakin besar nilai negatif, semakin kecil nombor. Sebagai contoh saya tunjuk negatif 8 dengan negatif 2. Yang mana lebih kecil? Yang lebih kecil adalah negatif 8, bukan negatif 2. Walaupun kita tahu 2 itu kecil, 8 tu besar, tapi disebabkan negatif, kita guna nota yang ni. Lebih besar nilai negatif, lebih kecil nombor tersebut. Kenapa? Kalau kita guna garis nombor, 8 ni berada di bahagian yang lebih kiri. Negatif 8 ni berada di bahagian yang lebih kiri berbanding dengan negatif 2. Baik, kita cuba contoh yang ketiga. Contoh ni ada dalam buku teks. Dia kata lengkapkan garis nombor dengan nombor yang berikut. Dia bagi 36, negatif 6 dan 36. Dia minta kita isi nombor-nombor ni dalam petak yang sesuai. Jadi sekarang ni agak keliru sebab tak ada nilai kosong. Sebab kosong ni kadang-kadang membantu, sebab kita tahu kosong ni mestinya berada di tengah. Jadi sekarang dia kelirukan kita dengan dia tak letak nilai kosong. Kita masih lagi guna nota yang sebelum ni. Semakin besar nilai negatif, maka semakin kecil nilai dia. Jadi sekarang ni yang manakah nilai yang paling kecil? Adakah 6 yang paling kecil? Yang paling kecil kat sini adalah 36. Kenapa 36? Sebab semakin besar nilai negatif, maka semakin kecil nombor tersebut. Jadi secara logiknya 36 ini, negatif 36 ini perlu berada di bahagian kiri. Dan disebabkan dia paling kecil, maka dia berada di paling kiri. Jadi terang-terang kat sini negatif 36. Seterusnya kita cari nombor yang besar sedikit daripada negatif 36. Maknanya nombor negatif 30. Ingat tadi nota yang ketiga tadi, semakin besar nilai negatif, semakin kecil nombor. Yang seterusnya yang belum kita isi lagi. Sama ada 6 atau negatif 6. Cuba perhatikan manakah yang sesuai. 6 ke negatif 6 sesuai di petak yang ni. Maknanya petak yang ni sesuai dia adalah negatif 6. Dan seterusnya 6 adalah positif. Kita tahu yang paling besar sekali adalah 6. Kenapa saya letak ujung ni 6? Sebab 6 ni nilai dia positif. Dan 6 lah nilai yang paling besar. Apabila nilai positif atau nilai itu besar, maka kita letak di sebelah kanan. Semakin ke kanan, semakin besar. Dan semakin ke kiri, semakin kecil. Kita tengok yang seterusnya. Bagaimanakah anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib? Kita tengok soalan yang pertama. Kita tengok contoh A. Banding dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0 dengan negatif 1 mengikut tertib menaik. Kalau tertib menaik ni maknanya daripada nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. Itu maksud dia tertib menaik. Sebelum tu kita kena ingat balik nota yang sebelum ni. Semakin besar nilai positif, semakin besar nombor. Dan semakin besar nilai negatif, semakin kecil nombor. Jadi sekarang ni apakah nilai yang paling kecil kat sini? Adakah nilai paling kecil dia 0? Nilai yang paling kecil dia adalah
negatif 5. Jadi kita susun dahulu. Nilai yang paling kecil adalah negatif 5. Seterusnya, adakah lebih kecil? Cari yang besar sikit daripada negatif 5. Maka negatif 3. Seterusnya negatif 1. Awak kena ingat nota yang ni. Semakin besar nilai negatif, semakin kecil nombor. Jadi kalau semakin kecil nilai negatif, semakin besar nombor. Lepas negatif 1, apa lagi nilai yang lebih besar? Lebih besar sikit dengan negatif 1 adalah kosong. Maknanya lepas kosong, lepas ni senang je lah, nombor positif lah. Jadi nombor positif kat sini yang kita boleh nampak 2, 4 dan yang terakhir sekali adalah 6. Ini yang kita katakan sebagai tertib menaik. Yang seterusnya kita tengok soalan B. Banding dan susun mengikut tertib menurun. Bila tertib menurun, maka daripada besar kepada lebih kecil. Yang ni mungkin senang sikit lah. Kita cari nilai yang paling besar. Jadi yang paling besar kat sini, kita terang-terang nampak, yang paling besar adalah 5. Yang paling besar adalah 5 dan semakin menurun, maknanya selepas 5 kita perlu letak 3. Boleh tak kita letak negatif 4? Kita tak boleh letak negatif 4 sebab negatif 4 ni kecil. Ada lagi yang lebih besar. Jadi kita tak boleh terus letak negatif 4. Kalau 4 kita boleh letak. Jadi kecil sedikit dengan 5 adalah 3. Lepas 3, 2. Kecil sikit daripada 2, 1 tak ada, kosong tak ada, maka ada lagi negatif 1. Lepas negatif 1, negatif 2, negatif 3 tak ada, kita ada negatif 4 dan yang paling kecil sekali negatif 5. Kenapa negatif 5 ni paling kecil? Sebab dia sama macam nota yang tadi ni, semakin besar nilai negatif, maka semakin kecil nombor tersebut. Jadi ini kita katakan sebagai susunan integer mengikut tertib menurun.